Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baiklah, minta maaf terlebih dahulu saya memohon maaf atas ada glitch sikit. Kan glitch, ada sedikit masalah teknikal. Tak apa. Jadinya terlambat macam kesukaran bagi peserta semua nak masuk ya. Baik, Alhamdulillah. Macam mana pun Alhamdulillah kita dah dapat masuk dan kita boleh teruskan pelajaran kita. Jadi semalam kita berhenti pada apa? Pada ni kan, latihan ni. Kita dah selesai pun latihan yang ni, betul kan? Kita dah siap dah latihan ni. Jadi hari ni kita akan boleh masuk pelajaran yang baru. Sebelum saya masuk pelajaran baru tu, sukalah saya nak recap sikit yang kita dah belajar selama ni. Jadi ni daripada kelas pagi tadi, apa yang saya terangkan sebenarnya sama je. Ya. Sebelum tu ada soalan daripada kelas yang semalam. Sebelum nak masuk yang baru. Jadi kita cerita, kalau tak ada soalan kita teruskan. Jadi bila kita belajar sekarang ni, setakat ni kita belajar dengan objektif kita ialah, nak ingatkan je. Okey, objektif kita ialah kita belajar kaedah ni, kaedah Al-Bayan. Objektifnya ialah supaya kita, nombor satu, kita boleh Boleh tadabbur. belum jauhnya. Jauh. Belum lagi. Oh, Tapi sorry. kita belajar alat yang membolehkan kita tadabbur lah. Jadi yang pertama kita belajar mengenal kalimah dan yang kedua kita belajar menterjemah kalimah yang kita dah kenal. Menterjemah kalimah. Jadi semua kalimah dalam Quran ni terdiri daripada harf. Semua kalimah ni terdiri daripada huruf lah. Bukan harf yang kita faham tu macam tu kan. Maknanya huruf. Semua kalimah dalam Quran ni terdiri daripada huruf. Huruf apa? Kalimah akan lebih dari satu huruf kan, teacher? Lebih daripada satu huruf. Maksudnya semua kalimah dalam Quran ni bermula daripada huruf hijaiyah yang disebut huruf alif sampai ya. Dia huruf alif sampai ya lah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal tu. Jadi huruf-huruf ni membentuk kalimah. Kemudian daripada kalimah tu kita tahu bila kita dah kenal ini kalimah, apa yang kita kenal? Iaitu kalimah ni terbahagi, ada pecahan dia. Maknanya dia boleh dibagikan kepada 3 kumpulan yang besar. Jadi pada awal minggu kita belajar kaedah Al-Bayan ni, kita belajar tentang kalimah dalam kategori harf yang ditandakan dengan warna hijau. Kemudian kita belajar kalimah isim warna hitam dan seterusnya. Yang paling recent, yang paling baru kita belajar kaedah ataupun kita belajar kalimah fi'il. Dan pada harf ni, dalam setiap kalimah, pecahan kalimah, 3 pecahan ni, setiap satunya mempunyai pembahagian yang tersendiri. Maknanya ada pecahan-pecahan yang tersendiri. Jadi harf kita dah belajar, dia tu boleh dibahagikan kepada kata tugas dan juga kata sendi. Jadi kata tugas tu kita akan lihatlah nanti macam mana it's in action. Ni semua kalimah. Satu perkataan yang terbentuk daripada 2 ataupun 3 huruf. Kata tugas dan kemudian kita ada kata sendi. Manakala isim pula, kita kenal tanda isim. Daripada tanda isim tu kita dapat maklumat tentang, kita kenal tanda-tanda yang menunjukkan sama ada isim tu ialah bentuknya. Kita tahu bentuk isim. Bentuk. Dan kemudian bilangan, kita tahu jantina dan seterusnya kita tahu bilangan. Bilangan atau golongan. Bilangan atau golongan. Boleh jugalah kita kata bilangan ataupun golongan. Betul. Jadi tu isim. Bila kita belajar fi'il pula, kita faham konsep fi'il tu dia pun ada pecahan dia tersendiri mengikut masa. Jadi pecahan fi'il ada masa. Masa lampau. Masa kini. Simply put lah, dan masa depan. Macam itulah.
Ini secara umum, overview yang kita belajar. Inilah konten ataupun kita belajar modul 1. Bila kita kenal kalimah-kalimah ni semua, kita kenal fi'il, kita kenal isim dan kita kenal harf, barulah kita dapat terjemahkan dengan tepat insya-Allah. Jadi tak adalah terjemah harf seperti isim, terjemah isim macam fi'il. Jadi apa perbezaan itu? Bila kita sebut pasal fi'il, kita tahu bila kita dah kenal tanda isim fi'il madhi tu, kita tahu pula macam mana nak terjemah dia. Maknanya kalau kita tahu dia tanda fi'il madhi, kita kata masanya ialah telah. Kalau kini tu tak ada telah, perkataan telah. Terus kita kata pelaku dia. Terus kata kerjanya. Di depan katakan iyalah. Ataupun pelaku yang lain. Kalau masa depan ni pula kita kata terjemahan dia, perkataan dia tu kosakata lah oleh engkau. Macam itulah. Sempit sikit tapi saya rasa saya cuma nak recap je. Baik. Bila kalimah digabungkan, contohnya kalimah-kalimah ni kita gabungkan. Katakan kalimah isim. Kita ada isim. Lepas isim kita ada harfu jar ataupun kita letak ada fi'il. Dulu teacher. Fi'il, lepas tu katakanlah kita kan ada harf, lepas tu ada isim semula contohnya. Jadi ni semua ni panggil apa? Ni dah dipanggil ayat. Ayat. Jadi kalimah-kalimah ni, satu kalimah, campur kalimah ni, kadang-kadang dia menjadi ayat. Jadi hari ni kita akan masuk bahagian ayat. Ayat ayat dalam bahasa Arab bukan ayat ni yang kita faham ialah ayat lah. So apa ayat apa? Ayat tanya, ayat ayat nyata kan. Tapi dalam bahasa Arab ayat disebut sebagai jumlah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Ini kalimah istilah yang bermaksud ayat tapi dalam bahasa Arab. Jumlah. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh? Saya nak terus masuk pada ni kosakata. Kosakata ni kita dah, bukan saya buat ni sebagai satu latihan. Kita boleh gunakan sebagai latihan. Tapi hari ni saya nak terus masuk pada ayat. Jadi kita kenal ayat. Ayat dalam bahasa Arab disebut sebagai apa tadi? Jumlah. Ayat ni Jumlah. disebut sebagai dalam bahasa Arab dikata jumlah. Jumlah. Jadi ada jumlah, dia kata kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, ayat kerjaan. Ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja. Apa dia istilah dia dalam bahasa Arab? Kalau kerjaan ni jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dimulakan dengan kata kerja. Kata kerja ialah fi'il. Kemudian ada ayat yang kedua, ayat namaan. Ayat namaan ialah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dimulakan dengan isim lah. Kata nama. Kemudian ada lagi satu ayat tidak lengkap dimulakan dengan harfu jar ataupun harfu jar kita dah tahu kan? Jadi kalau kita tak ingat, kita selaklah balik nota kita sebelum ni. Nota tentang harfu jar. Ayat tidak lengkap dimulakan dengan harfu jar. Okey, mari kita tengok semula contoh ayat ni. Tadi ayat apa dia? Gabungan kalimah-kalimah. Jumlah. Maksud dalam bahasa Arab jumlah. Jadi kat sini. Jadi nombor 1, ayat kerjaan. Ayat kerjaan dimulai dengan kata kerja. Dalam bahasa Arab istilahnya jumlah fi'liyah. Kalau nak saya tuliskan dalam tulisan bahasa Arab pun boleh. Tapi kalau tak boleh tulis, tak mengapa. Jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Teacher, maksudnya jumlah tu bahasa Arab
Perkataan jumlah tu memang bahasa Jumlah, Arab. maksudnya Tapi kita tak boleh samakan dengan jumlah Melayu lah ya. jumlah Melayu total kan. Total, okey. Jumlah bahasa Arab ni maksud dia Ini ayat. ayat lah. Tapi Okey, faham. sebenarnya macam total juga. Kita totalkan kalau ada kalimah kata kerja. Jadi maksudnya dia mestilah dah lengkap di satu ayat sebenarnya. Macam tu. Ayat tu mesti lengkap. Apa dia syarat-syarat untuk jadi ayat? Dia mesti ada macam Total up of all the Subjek, three. mesti predikat. ada. Dia mesti ada subjek, yes, mesti ada predicate. Macam itulah. Okey. Kejap Jadi kalau ayat, maknanya bila kita cerita pasal ayat, dia mesti tak boleh lari daripada struktur. Ayat tu mesti ada macam mana yang dikatakan ayat. Kalau ada dua je perkataan, struktur ataupun binaan ayat. Mesti ada binaan pada kata ayat tu. Apa yang dikatakan ayat. Macam itulah. Jadi kalau dia tak lengkap, maknanya dia kalau dia tak lengkap, maknanya dia bukan ayat lah. Dia mungkin frasa ataupun dia mungkin hanya separuh. Dia tak lengkap lah, ayat tak lengkap ataupun dia harf saja. Lagi satu kita ada cakap cerita pasal ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap tu maknanya kalau dia macam inilah saya cerita semula. Jadi ayat ni boleh dibagikan kepada 3 kategori. Satu, sebenarnya 2 lah. Ada ayat lengkap dengan ayat tak lengkap. Ni cerita dia struktur binaan dalam bahasa Arab ayat tak lengkap. Okey. Dalam ayat lengkap ni dia mesti ada 2 jenis pula. Satu, ayat kerjaan. Satu lagi, ayat namaan. Ini ayat lengkap. Kalau ayat tak lengkap ni, dia nanti kita cerita kedua. Jadi ayat kerjaan dimulai dengan fi'il. Fi'il mula dia. Kalau ayat namaan dimulakan dengan isim. Macam tu je. Senang je isim. Jadi isim tu mesti ada syarat dia. Kalau ada isim ni kena ada apa. Isim tu macam itulah maksudnya. Baik, kita tengok struktur ayat. Yang pertama. Ayat kerjaan. Okey. Dalam table ni, the whole table ni, keseluruhan table ni, ada 3 contoh ayat kerjaan. Baik. Yang pertama sekali, ayat kerjaan dimulakan kata kerja, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kata kerja. Ada satu je kalimah. Satu je kalimah. Tetapi ini adalah ayat yang lengkap. Kalau ikut bahasa Arab, ini dah lengkap ni. Dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana dia dah ada kata kerja dan ada pelaku. Kata kerja yang lengkap, dia ada apa? Kalau kata kerja tu lengkap, dia ada kerjanya tu dan pelaku. Dia ada kerjanya, kerjaan tu dan juga pelaku. Jadi lengkap dah. Pelaku dia walaupun tersembunyi tapi ada. Ingat tak kita belajar fi'il madhi ni? Fi'il madhi ataupun fi'il yang maklum. Tapi kita tak nampak ni khalaqa ni. Contoh khalaqa. Telah menciptakan oleh ia. Ataupun kalau tak ada kan ni pun telah mencipta oleh ia. Ini satu bentuk ayat kerjaan. Sempurna dah. Okey. Baik, saya tulis kat bawah ni. Contoh dia tak cukup lah. Tapi kena faham bukan kena faham. Maksud saya tu cuba dapatkan konsep dia tu. Okey, kita buat contoh ayat kerjaan. Jadi contoh yang pertama, contoh. Okey, ayat pertama. Perkataan dia adalah, saya suka perkataan ni. Senang nampak dulu. Okey, sajadah. Kita kan kata kalau kita jumpa macam ni, kita terjemah. Dia mesti ada apa? Kalau macam ni, dia mesti ada dalam satu kata nak dikatakan ayat kerjaan tu, dia mesti ada fi'il dan fa'il. Dia mesti ada kata kerjanya
dan Pelaku. pelaku. Ya, dia mesti ada dua tu. Jadi, walaupun dia punya pelaku, dalam contoh yang pertama ni, dia tak nampak, kita tak nampak. Dia tersembunyi kan? Ingat tak? Okey, kalau tak ingat, saya contohkan, kita patah balik sekejap kepada contoh fi'il madhi kita. Ni. Ni contoh. Ni satu. Sajadah. Jadi pelaku dia tersembunyi. Tapi sebenarnya dia adalah satu ayat. Dalam mata kita, pada mata kita ni, satu kalimah. Tapi kalau dia bermula dengan fi'il, ini merupakan ayat yang lengkap. Sebab apa? Sebab dia dah ada kata kerja dan juga pelakunya di dalam tu. Jadi bila kita terjemahkan telah sujud oleh ia. Baik, kita patah balik tadi. Kita tengok pada yang saya tulis. Kalau rasa macam pening ke apa ke, bagi tahu supaya saya boleh ulang semula. Jadi dekat sini kita terjemah macam mana? Kita terjemahkan telah sujud oleh ia. Jadi dia lengkap. Sebab apa? Sebab dia dah ada pelaku. Thank you. Ini telah sujud. Jadi bila dalam bahasa kita, ni maknanya ni lengkap dah ni. Ada pelaku. Kerana dia ada pelaku dan kata kerjanya, fi'ilnya. Lengkap dah. Telah sujud oleh ia. Jadi untuk kita mafhumkan dia dalam bahasa kita, yang lebih mudah kita fahami, kita kedepankan dia. Kita bolehlah kedepankan dia. Jadi dia akan jadi ia telah sujud. Itu sebenarnya. Cukup satu ayat. Dalam bahasa kita, 3 kalimah. Dalam bahasa, 3 perkataan. Dalam bahasa Arab, 1 kalimah. Kalau dia fi'il, dimulakan dengan fi'il, dia sebenarnya adalah ayat yang lengkap. Kerana dia dah siap-siap ada apa? Fi'il dan fa'il. Boleh? Ini contoh. Ini contoh pertama untuk ayat kerjaan. Okey, kita buat pula kalau dia jadi, ni perkataan yang sama, tapi saya buat contoh yang bersambung dengan dhamir muttasil. Sajadu. Jadi dekat sini pelaku dia tu jelas. Jadi ini kalimah asal, ini adalah pelaku. Jadi kat sini terjemahan dia telah sujud. Ini nampak waw ni oleh mereka. Saya kena buat macam ni lah Tapi satu kalimah. Jadi kalau mafhumnya, dia akan jadi mereka telah sujud. Mereka telah sujud. Jadi permulaan ayat kita buatlah balik semula. Dalam bahasa kita, mereka telah sujud. Masa mula-mula kita buat tu, bila kita nak terjemah secara lafziah, maknanya satu kalimah per kata lah, kalimah by kalimah, kita buat je macam tu. Kita telah sujud oleh mereka. Asalnya kan macam tu. Telah sujud oleh mereka. Kalau dalam kod dia, FDR. Jadi kat situlah kita tulis. Telah sujud oleh mereka. Jadi mafhum dia, mereka telah sujud. Inilah sebenarnya. Ini jumlah fi'liyah. Tak kisahlah kalau sajatum, sajati, sajatu. Tu semua maknanya satu kalimah tapi ayat kerjaan yang lengkap. Ini dipanggil jumlah fi'liyah. Lengkap sebab ada kata kerja dan pelaku. Dia lengkap. Bila dia ada kata kerja, ada pelaku, maknanya dia lengkap dah. Walaupun satu kalimah. Walaupun satu kalimah. Ni maksudnya satu kalimah ni dah dikira ayat lah. Ayat, ya betul. Kalau fi'il. Kalau dia fi'il, biasa. Dah lengkap dah. Itu yang kita nampak tadi, struktur ayat kerjaan. Okey, kita sekarang, saya patah balik Mungkin kita akan buat ni dalam few succession lah, maknanya dalam beberapa kelas tentang jenis ayat ni. Jadi bukan semua kena buat hari ni. Jadi kita sekarang kat mana? Kita sedang, kita buat macam
You are here now. Okay. Macam map lah. Kalau pergi masuk hotel ke masuk shopping mall, you are here. Okay, where are we? We are here. Kita dalam ayat kerjaan. Dimulai kata kerja. Nama dia dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah. Contoh pertama, jumlah fi'liyah yang pertama ialah kata kerja maklum. Biasanya kata kerja maklum ni kod dia FD. Sama ada FD, FDR, FD, bukan FDM, FDR, FDE ke FD apa tu kalau kod lah. Fi'il madhi. Jadi kita tahu pelaku dia ia. Ataupun kalau dia bersambung dengan dhamir mutasil. Macam saya tunjukkan tu tadi. Jadi kalau khalaqa, khalaqu, khalaqa telah mencipta oleh ia. Jadi dekat situ satu kalimah lengkap ayat 6 ayat kerjaan. Ataupun khalaqu telah mencipta oleh mereka. Dah lengkap dah. Apa lagi? Especially dengan perkataan-perkataan yang tak perlukan ada objek, dia memang dah nyata lah, dia dah lengkap lah. Contoh apa macam tadi perkataan sajadah, rukuk, perkataan-perkataan macam tu. Raka'a telah rukuk oleh ia, raka'u telah rukuk oleh mereka. Tu lengkap dah tu. Raka'tum telah rukuk oleh kamu. Macam kalau perkataan alimah telah mengetahui oleh ia. Perkataan tu kita dah tengok kan. Kalau nak tengok perkataan tu, pergilah kepada kosakata. Jadi semuanya pada kosakata ni sebenarnya adalah satu ayat. Walaupun dia tak termasuk fi'il nakis ya. Ni, contoh macam ni. Telah datang oleh ia. Sebenarnya dah lengkap dah tu. Dia datang. Kalau kita kata, dia dah datang. Satu langkah ayat yang lengkap. Tapi satu kalimah. Amila, dia dah buat. Telah membuat oleh ia. Ata, telah memberikan oleh ia. Dia telah memberi. Macam tu. Dia dah bagi dah. Ro'a, dia telah melihat. Macam itulah. Ata pun telah datang juga. Ini berikan. Sya'a, dia telah menghendaki. Kan? Macam tu. Baik. Itu struktur yang pertama. Contoh yang pertama. Jelas tak? Bakat ni? Boleh? Okey, kalau okey. Ya. Saya ada soalan. Boleh tak kalau kita nak cakap semua fi'il madhi tu dia adalah ayat yang lengkap? Semua fi'il madhi. Semua tak semua. Sebab kalau fi'il nakis pun tak semestinya. Dia tak nampak kadang-kadang. Dia tak sempurna. Okey. Dia belum ayat lah. Tapi adalah ia. Macam dia tak kena, dia mesti ada bersambung dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau jadi kalau contoh macam ada perkataan tu dia macam tak lengkap disebabkan diperlukan objek, tu kena jugalah. Macam tu boleh juga. Jadi nanti kita tengok contoh yang kedua, okey? Baik. Okay, kita tengok tadi contoh pertama. We are, where are we? Kita kat mana? Kita kat sini. Okey, yang ni jelas tak? Contoh yang pertama ni jelas. Kata kerja, fi'il maklum. Jadi satu kalimah dia sebenarnya dah lengkap. Ada satu lagi contoh. Okey, contoh yang kedua pula, struktur dia begini. Maknanya dia ada kata kerja, kemudian dia ada pelaku dan dia ada objek. Okay, dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja dulu, tapi ni semua ayat kerjaan sebab dia mula tu dengan yang warna merah ni iaitu fi'il. Jadi dia mulakan dengan fi'il maklum. Lepas tu selepas tu ada fa'il. Fa'il ni biasanya isim. Isim tu biasa mesti berbaris dhammah. Kalau ada isim berbaris dhammah, dia selepas kata kerja yang maklum ni, maknanya dia ni fa'il. Dan dia biasa berlaku kepada kata dasar ni je. Sebab kita tak nampak kan, dia mustatir kan. Asalnya mustatir, tapi dia dah dikeluarkan, dizahirkan. Macam mana kita tahu dizahirkan? Sebab isim yang selepas dia tu berbaris dhammah. Itu je tanda dia. Kalau dia ni baris fathah, dia dah jadi lain. Dia yang jadi objek. Macam tu. Okey. Baik, saya tuliskan semula.
Contoh yang kedua, jumlah fi'liyah, struktur yang kedua. Ni contoh pertama. Okey, contoh kedua, saya nak padam yang ni dulu ya. Sebab ni sebenarnya belum perlu lagi. Ni sebagai nak bagi overview je. Okey, contoh yang kedua, struktur dia ialah fi'il, lepas tu fa'il, yang maknanya dalam bentuk isim, dia baris dhammah, lepas tu dan kemudian dia ada lagi satu isim lagi, dia panggil maf'ulun bih. Dalam bahasa Melayu, ini kata kerja, ini pelaku yang dizahirkan. Perhatikan warna ya, saya gunakan warna apa. Dan yang kedua, yang ketiga ni struktur dia. Ada objek. Fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Jadi contoh yang kita gunakan tadi ialah, saya gunakan ayat lain boleh ataupun ayat tu dah ada. Saya nak ambil ayat yang kita dah guna sebelum ni. Oleh kerana tulisan Arab daripada kanan ke kiri, jadi beri perhatian kepada warna. Qara'a. Saya tukar warna. Ini perkataan dia. Muhammadun. Tambah Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Okey. Jadi kalau qara'a apa terjemahan dia? Telah baca. Baca oleh ia. Telah Oleh dia. Membaca. oleh ia. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat baris pada isim tu baris dhammah. Jadi kita boleh tambah, maknanya pelaku tu dizahirkan. Jadi kita tambah oleh Muhammad. Oleh Muhammad. Telah membaca oleh ia oleh Muhammad. Kemudian bila objek, kita perhatikan baris pada isim yang berikut tu dia baris fathah. Bila isim tu berbaris fathah, maknanya dia datang selepas apa? Isim ni berbaris fathah. Dia selepas pada ni bila fathah, kemudian dia datang selepas fi'il tu. Ini satu bentuk jugalah. Dia ada satu struktur ya. Pattern dia tu. Isim berbaris fathah selepas fi'il, kita tambah akan. Sebab apa kita tambah akan? Nak menunjukkan objek. Akan Al-Quran. Telah membaca oleh ia, oleh Muhammad akan Al-Quran. Jadi ini struktur yang kedua. Contoh yang kedua. Tadi struktur yang pertama, fi'il dan fa'il dalam satu kalimah. Struktur yang kedua, ada fi'il, kemudian ada isim berbaris dhammah, maknanya fa'il yang dizahirkan, dan ada maf'ulun bih, iaitu objek. Maf'ulun bih ni macam mana kita nak tahu tanda dia? Isim baris fathah. Baik, saya buat sedikit contoh dia. Fi'il kita dah tahu dah apa dia fi'il. Fa'il ni baris dhammah kerana ada baris dhammah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni biasanya maf'ulun bih ialah isim berbaris fathah. Isim yang berbaris fathah. Bila sebut baris tu maknanya mesti yang akhir tu. Isim berbaris fathah selepas fi'il. Selepas fi'il. Maf'ulun bih. Baik. Okay, saya tulis dalam bahasa Arabnya. Maf'ulun bih. Maf'ulun. Maf'ulun. Tu jadi maf'ulun bih je. Maf'ulun bih. Boleh? Isim berbaris fathah. Jadi struktur dia lagi sekali
Tapi fi'il, dia ada Muhammadun di tengah-tengah tu teacher. Dia ni adalah fa'il yang dizahirkan. kata lepas fi'il tu kan, Hmm. insting kita nak tengok dia selepas fa'il. Tapi macam ada isim lain Tapi kita tengok sebelum. dia punya keyword dia, Kak Ro kan, tengok baris dia tu. Okey. Kalau ni boleh jadi macam tu, baris dia tu. Kena tengok baris. Kalau dia ni, dia baris fathah. Kita punya ni isim berbaris fathah selepas fi'il. Dia tak kata selepas isim. Dia selepas fi'il. Jadi, katakanlah ayat dia serupa. Qara'a al-Quran. Qara'a, betul. Qara'a al-Qur'ana. Jadi, dah betul lah. Itu pun ayat yang lengkap. Okay, contoh saya tulis ya. Qara'a al-Qur'ana. Qara'a al-Qur'ana. Jadi dah lengkap dah ni. Maknanya sini ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il di dalam ni, maknanya fa'il tu tidak dizahirkan, pelaku tu tak dizahirkan, pelaku tu dah yang apa yang ada dekat dalam kata kerja tu. Setiap kata kerja kan memang dah ada siap-siap dalam dia fa'il. Jadi kat sini contoh yang di sini fa'il tu dizahirkan. Macam mana kita tahu dia dizahirkan? Sebab dia baris dhammah, dia tak baris fathah. Tapi di sini dia tak zahirkan. Dia ada, tapi dia ada dalam tu dah perkataan ni. Kemudian ada isim berbaris fathah selepas fi'il. Maknanya ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni apa? Objek. Dia baca apa? Objek ni yang kita tambah akan ni, setiap kali kita tambah akan, mana saya nak buat ni? Sekejap. Yang kita tambah akan ni, kenapa nak tunjukkan apa dia? Contohnya, dia membaca. Baca apa? Bila ada macam soalan tu, kenalah ada Al-Qur'ana. Dia kena baris atas. Macam tak lengkap lah ya teacher. Kalau tak ada Al-Qur'ana tu, dia akan jadi dia telah membaca and then nothing kalau tak ada. Betul. Dia boleh, tapi macam masih ada lagi, boleh lagi ada soalan. Jadi boleh tanyalah, baca apa? Jadi kalau ada baca apa tu, kita bila kena tambah lah. Maksudnya bila isim tu dia tambah baris dia fathah, ada satu isim lain pula warna hitam. Jadi ada isim tambah macam tu, maknanya itu adalah objek. Telah membaca oleh ia akan Al-Quran. Siapa yang baca? Ia. Tapi kita tak tahu nama dia. Tapi dalam hal yang ni tadi dizahirkan. Jadi contoh yang kita dalam nota ni. Jadi dekat sini, ni sajalah Allah tulis ayat ni daripada Quran. Khalaqallahu samawati. Boleh juga kalau tak ada ni pun. Maknanya kalau tak ada contoh kan, telah mencipta oleh ia akan petala langit. Ini tetap objek kerana baris dia itulah. Ni baris ni kita belum belajar lagi. Kenapa pula yang ni? Jadi yang tengah tu macam extra information kalau boleh tak ada. Boleh dizahirkan atau boleh dia tersembunyi duduk dalam ni je. Ni extra information, betul. Tapi information yang penting sebab dia baris dhammah. Dia ni fa'il yang sebenarnya ni sama ni. Ia tapi ni. yang belakang tu dia tak fathah, dia kasrah. Sepatutnya. Betul. Sebab yang ini dia berubah baris dengan tu. Patutnya dia punya, okey saya tukar. Saya tukar perkataan ni. Sebab kita belum sampai lagi hak tu. Saya tukar perkataan ni. Kita tukar perkataan ni, kita tukar al-ardah. Dia akan jadi al-ardah. Khalaqallahul ardah. Patut macam itulah. Lebih baik perkataan tu dia nampak. Tapi apa maf'ulun bih. Ini kan
As-samawat ni dia satu perkataan yang dia berubah menjadi fathah dia tu dia mansub dengan huruf. Dia bukan dengan dia mansub dengan kasrah juga walaupun dia objek. Walaupun dia objek tu nanti kita belajar tu modul 2 nanti. Don't worry. Ni saya minta nanti developer kita Cik Kap ni tukar, jangan guna perkataan ni dulu. Okay, kita tukar yang perkataan lain. Al-ardh. Khalaqallahu samawati wal ard. Sebenarnya ada ayat ni panjang lagi. Kita tengok nanti contoh lain. Oh, okey. Faham Ya. Boleh. Dia ada dua maf'ulun bih. Dia boleh ada dua maf'ulun bih lah. As-samawati wal arda tu. Jadi tapi kita kenapa soalan Kak Ro tadi kenapa dia ni tak baris fathah pun dia memang tak boleh fathah. Dia tak boleh fathah. Jadi dia kasrah tu pun dia menunjukkan dia tu objek. Tu kena belajar lagi sikit je. Okey. Jadi kita ambil contoh yang lebih mudah iaitu al-ardh. Khalaqallahul ardh. Telah mencipta oleh Allah akan bumi. Ni tak boleh lah petala langit. Dia kena dah. Apa dia? Kata kerja tu, dia mesti fi'il madhi. Tak semestinya. As long as dia fi'il. Betul. Ini bagi contoh je. Okey. Okey, itu contoh pertama. Contoh kedua, banyaklah kita boleh buat. Okey, macam tadi saya tunjukkan contoh untuk nombor 2 ni. Nanti kita tengok contoh ya. Okey, contoh nombor 2 tadi. Qara'a al-Qur'ana. Dia telah membaca Al-Quran itu. Okey, contoh lain kita boleh bagi apa? Siapa nak cuba? Kita tengok Quran lah. Kadang-kadang boleh juga objek dia tu. Okey, contoh dalam Fatihah. Objek dia. Ihdi. Ini merah. Jangan tanya, saya dah terangkan ni tapi dekat sini dia kata ihdina. Jadi di sini sebenarnya ihdina tunjukkanlah oleh engkau. Ni fi'il apa? Ihdi ni fi'il apa? Fi'il amal. Fi'il amal. Jadi kalau fi'il amal kan kita dah tahu terjemahkan tunjuk. Tunjukkanlah oleh engkau. Jadi ada isim, ni tak baris fathah sebab dhamir memang mabni. Dhamir kan isim kaku, dia tak berubah. Na ke apa ke. Jadi kat sini tunjukkanlah oleh engkau. Jadi kita tambah akan siapa? Akan kami. Dia ni nampak macam dua je perkataan. Tapi sebenarnya ini dua perkataan lah. Sebenarnya ada Engkau. ada Apa tu? fi'il dan maf'ulun bih. Jadi yang yang tersembunyi ke ni? tak tersembunyi, tersembunyi juga. Ya betul. Ya, sebab dia fi'il amar. Tak nampak dia punya tanda tu. Kalau engkau tak nampak. Dia patut baris sukun. Tapi yang ni dia buangkan huruf ya tu. Okey, jadi kat sini kita terkata ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il dalam satu kalimah. Yang ini pula na ni betul adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni short form dia MFB. Maksud maf'ulun bih tu apa? Objek. Boleh kalau senang sekali objek lah. Yang kena buat dengannya kepadanya. Penyebut ke? Transitif, intransitif tu ke teacher? Ya, betul. Betul Kak Ro. Saya takut kalau nak sebut-sebut macam terms macam tu dalam bahasa Melayu jadi lebih confused. Jadi kita faham yang paling mudah lah untuk buat masa ni lah. Boleh? Okey. Jadi objek tu maksudnya penyebut ke?
Penyambut. Penyambut. Okey, macam kata objek ataupun penyambut tu dia boleh jadi lebih daripada satu, boleh jadi dua. Okay, contoh ihdina ni dia ada lagi satu pula. Ihdina as-sirata kan? Ya. As-sirata al-mustaqimah. So itu yang dia punya fathah tu. Ya, betul. Fathah lagi, fathah semua. Fathah juga. Sirata mustaqim. Jadi tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Ini tambah juga akan jalan. Tak boleh akan yang lurus, tak perlu. Ini yang lurus. Yang lurus. Akan jalan yang lurus. Jadi ada dua objek. Yang ini walaupun dia ni banyak, nanti kalau saya cerita ni tak perlu dulu lah, biar ada dulu. Jadi nampak je dia boleh dua, objek tu boleh dua. Ni kat sini objek dia dua lah. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Setakat ni boleh follow. Ya. Bila masa yang kita nak letak akan tu dalam bracket tu? Bila dia maf'ulun bih. Yang kata-kata tadi dia objek. Macam mana kita nak kenal maf'ulun bih? Ada isim yang berbaris fathah selepas fi'il. Dia selepas fi'il ni. Kan? Ada fi'il, lepas tu dia. Lagi satu ada dhamir selepas fi'il pun ya juga. Okey, saya tulis kat sini. Ya. Maksudnya boleh lebih daripada satu isim lepas fi'il tu. Isim berbaris fathah. Kadang-kadang isim isim tu dalam bentuk dhamir, tak semestinya. Ada isim yang boleh berubah baris akhir, ada isim yang kaku. Ingat lagi tak? Kita belajar isim tu kita ada isim yang kaku. Dhamir isim kaku, dia tak berubah. Jadi kena macam tu jugalah. Dia tak berubah lah. Dia tak nampak lah baris fathah ke apa ke. Ni kebetulan je baris fathah. Tapi sebenarnya dia alif. Kalau ikutkan baris akhir dia ni sukun. Jadi bukanlah fathah sebenarnya. Kalau dalam contoh ni kan, maknanya dia ada 3 maf'ulun bih. 2 je. Satu dengan okey. yang ini dia adalah satu frasa sebenarnya. Ini sifat kepada yang ni. Okey. Macam mana nak tahu? Itulah kegunaan mushaf ni. Dalam mushaf ni kita bagi tahu. Katakanlah macam ni kan, ihdina kita bagi tahu. Ni fi'il apa ni? Fi'il ammar. Jadi kata terjemahan dia, tunjukilah oleh engkau akan kami. Ni maf'ulun bih. Sini maf'ulun bih juga. Ni maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih. Jadi kena kata akan. Kalau tak ada kala-kala ni, kalau tak ada mushaf mubayyinah ni, macam mana nak kenal? Jadi maf'ulun bih tu, astagfirullahaladzim. Jadi maf'ulun bih ni macam agak straightforward. Dia paling banyak dalam Quran. Banyaklah dalam Quran. Maf'ulun bih, ciri-ciri dia tu, isim, satu, isim berbaris fathah. Yang pertama, selepas fi'il. Selepas fi'il. Okay. Yang kedua, ialah dhamir. Dhamir ataupun ada kadang-kadang isim mabni yang lain pun boleh jadi. Kena tengoklah. Dhamir ataupun isim kaku selepas fi'il. Yang datang selepas fi'il. Dia yang ketiga ke yang keempat ke selepas fi'il, kalau dia fathah sahaja dikira sebagai maf'ulun bih Selepas fi'il. Kadang-kadang ada perkataan lain kat tengah tu pun boleh jadi. Kita kena tengoklah. Tapi dia ada banyak sebab. Tapi yang pertama yang paling banyak maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih ni maksud dia objek.
Okey, cuba kita fahamkan dulu yang tu je. Satu contoh tentang Ini untuk ayat. tujuan menterjemah dan Betul. Menterjemah dan Hafiz kan? dan apa nama tu, apa panggil yang kita bentuk ayat tu lah kan bagi dia tu kalau untuk dalam bahasa Melayu tu. Apa panggil teacher? Apa? Nak fahamkan ayat tu. Nak fahamkan ayat tu. Jadi kalau kita faham macam ni, kita nampak macam contoh ayat ni kan. Yang siapa yang mencipta? Macam ia telah mencipta tu lah. Apa perkataan teacher panggil tu? Daripada telah menciptakan oleh ia tu jadi ia telah mencipta tu. Mafhum. Mafhum. Macam bahasa kita lah. Mana ada orang cakap macam ni kan? Tapi kenapa kita kena terjemah macam ni? Supaya kita faham konsep nahu bahasa Arab tu. Betul. Sebab kita ni, kita bayangkan macam ni. Quran ni baru sangat kita nak belajar faham. Jadi struktur bahasa Arab tentulah tak sama dengan bahasa kita. Jadi bila kita dah faham what goes, apa sebenarnya yang berlaku kat sini, kenapa telah menciptakan oleh ia tu kenapa dekat belakang, kenapa macam ni, bila kita faham, mula-mula memang kita terjemah ikut tu. Jadi di situ baru kita faham bahawa kalau dia ada isim macam ni, isim maknanya baris dhammah, bererti ia ni merujuk kepada dia ni, dia sama. Oleh. Jadi kalau kita nak mafhumkan, kita buang satu oleh ni. Kita dah faham dah. Oh, maksud dia Allah telah menciptakan akan bumi. Macam tu. Tadi kita tak, dalam bahasa kita harian, kita tak cakap Allah telah menciptakan akan bumi. Mana ada orang cakap macam tu kan? Awak telah memakan oleh awak akan nasi itu. Nobody speaks like that. Tapi sebelum kita faham macam tu. Macam bahasa Arab cakap macam tu. Tapi sebenarnya kan Kak Ro dan juga peserta lain, Arab tu kalau dengar kita cakap Quran ni, kita cakap macam kita nak bercakap dengan dia, tapi kita cakap macam bahasa Quran ni, dia tercengang juga. Macam tu. Sebab Quran ni bahasa dia tinggi. Itulah. Jadi kita dapatlah the glimpse of macam mana Allah nak ceritakan. Kena fikir sikit. Sebab bayangkan kalau orang yang hati berpenyakit, ada sekumpulan macam contoh dia ubah baris sikit je. Jadi dia kata macam seolah-olah Allah yang kena cipta. Okay, contohkan saya, bayangkanlah kalau saya ni tersalah baris. Saya salah baris. Saya tulis khalaqallaha. Saya tulis khalaqallaha. Apa maksud dia dah? Dah berubah kan? Boleh terjemah. Diciptakan oleh ia. Bukanlah dia. Bukanlah tak ada di. Khalaqa tadi apa? Telah mencipta oleh ia. Betul. Akan Allah. Apa maksud dia? Allah dicipta. Ya, macam seolah-olah Allah tu pula yang makhluk kan. Telah mencipta oleh ia sebab dia baris atas ni tadi. Terjemahan dia mesti akan Allah. Akan Allah. Sebab tu kadang-kadang kena jeling kalau siapa baca salah baris dengan saya. Kita ubah baris. Telah mencipta oleh ia akan Allah. Apa yang kita kata mafhum dia mencipta Allah. Allah tu is created. Tak boleh lah, salah besar. Kat situlah the meaning of the Quran. Kalau kita faham perubahan baris dan nahu dia tu, it jumps out at you. Maksudnya baru kita faham cerita tu. Kadang-kadang ayat perkataannya sikit-sikit je pun. Macam mana yang saya ceritakan surah 9 ayat 3 tu. Apa dia? Jadi maksudnya dua-dua Allah dan Al-Quran tu isim. Tapi kalau isim tu dalam dhammah baru dia jadi subjek. Kalau isim tu dalam fathah dia jadi objek. Ahsanti, betul. Masya Allah. Kan? Makcik Ani nak tanya. Silakan. Ini tadi kan, jadi dia mesti dalam dua situasi kan. Isim baris fathah selepas fi'il. Atau domir selepas fi'il.
ataupun dan. Ataupun Dan. Atau ada masa atau ada masa dan. Betul. Betul Mak Cik Ani. Macam Betul. mana pula tu? Okey, kita tengok Atau contoh dan. dalam Quran boleh? Contoh jauh sikit. Surah, saya selalu guna surah ni, mungkin ada surah lain. Okey, saya ambil surah Al-Baqarah lah. Kita ambil surah Al-Baqarah ayat wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Apa tu ayat berapa? 127 Wa iz yarfa'u Ibrahim. Kejap. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke? Tak nak cari ataf tu, nak tengok perubahan tu. Kejap ya. Macam saya ada cakap dengan orang lain . Ayat 127. 127 muka surat berapa tu? 18 Ma'nan sakh min ayat. Saya teringat ayat tu. Bukannya apa. Page 20. Page 20, okay. The next one. Ibrahim. Thank you. Okay. Ni tengok perubahan baris tu. Ni hijau kan? Dia kata wa dan. Saya nak ambil yang ni. Okay, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' kita dah tahu yang asal tu mesti yang kata ya tu di awal kalimah, maknanya dia tu ia. Dia mesti menunjukkan ia. Jadi kita terjemah ia mengangkat. Lepas tu ada isim berbaris dhammah selepas fi'il. Bila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il dan bawah ni pun dah tunjuk fa'il. Maknanya dia siapa yang angkat? Ia mengangkat oleh Ibrahim. Jadi siapa yang angkat? Ni fa'il. Ibrahim. Kita terjemah tu memang mula-mula kita terjemah ia mengangkat oleh Ibrahim. Lepas tu ni isim berbaris fathah. Jadi akan asas-asas. Aja dia objek daripada Baitullah. Ini AU tu apa detail. teacher? AU ni wazan kalau kita belajar morfologi nanti. Don't worry, jangan risau. Hak biru tu abaikan dulu Abaikan dulu. Hak biru abaikan dulu. Bagus. Betul macam tu. Hak biru abaikan dulu. Jadi kita daripada Baitullah. Tiba-tiba ada waw yang Makcik Andi cakap tadi, ada kala dan ataupun atau. Jadi ni dan. Kita nampak dan. Maknanya dia menghubungkan, dia ataf, dia kata sendi kepada siapa. Kita tengok baris akhir. Dia kata sendi kepada siapa. Dia nak menunjukkan siapa. Dua orang angkat. Ya, maknanya kita boleh kedepankan. Tapi kat sini dia tak kata fa'il. Sebab yang angkat tu asal dia seorang. Tapi maknanya bila dan, mafhum kita ialah ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail. Dia mengangkat bahasa asas-asas daripada Baitullah. Nampak? Mereka lah dalam konteks ni, bukan ia lah. Mereka siapa? Tapi Allah sebut nama dia. Ibrahimu wa Ismailu. Sengaja tidak Allah. Ni sebab Allah yang punya perkataan. Allah yang cakap macam ni. Kita tak bolehlah pula tiba-tiba, kenapalah susahkan kita je. Lepas tu kenapa Allah tak nak letak Ibrahim wa Ismail? Kan senang aku nak fikir. Jangan cakap macam tu. Jadi macam itulah. Jadi kita belajar nahwu tu terus bila kita nak mafhum tu, kita tepat kita punya terjemahan tu. Dia bukan cerita angkat asas-asas dan juga angkat Ismail tu. Tak. Tu kalau tak belajar nahwu tu boleh jadi macam-macam lah terjemahannya. Na'udzubillah. Kenapa Allah kenapa Allah tak guna yarfa'una ya untuk mereka? Mana boleh yarfa'una? Sebab bukan mereka. Macam Ibrahim lagi dimasukkan. Mungkinlah adalah lagi. Itu kita belumlah sampai. Setakat ni kita nampak macam ni je struktur dia tu. Kalau tanya kenapa tu, saya pun belum pandai nak jawab. Setakat ni terima je. Terima dulu. Ada penegasan di situ kan? Teacher, mafhum tu apa? Apa dia? Mafhum. Mafhum tu daripada perkataan fahima. Faham. Yang difahami.
Yang lebih difahami lah, bolehlah kita kata. Mafhumnya. Mafhumnya. Maksud dia yang mudah untuk kita faham. Kalau kita nak buat macam ni, macam tu lah tadi. Perkataan yang asal tu, klasik tu, that's how Allah pelihara perkataan dia. Kalau kita tak kaji, kita tak dapat tu. Macam tu. Dan kalau Allah tak izinkan untuk kita pun, kita tak dapat juga. Macam tu. Jadi kita rasa macam kecilnya, kita ni kan, kita belum baru nak belajar ni. Subhanallah, Alhamdulillah. Hari ni kita dapatlah satu perkara. Jadi kita lebih peka baris-baris tu. Dan kita baca, rasa saya lepas ni pun mesti lebih, patutlah teacher marah kalau baris salah. Impress dengan Kak Ani lah. Masya Allah. Wah, dan atau. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Atau kan, kadang-kadang atau tu pun dia jadi baris fathah juga. Jadi maknanya dia kalau dia ataf, dia ada menghubungkan lah, dia kata sendi tu. Very good observation. Saya rasa macam lapar sikit dada hari ni. Rasa macam Alhamdulillah. Azhar nak tanya, kenapa yang Ismailu tu letak kod dia sebagai ataf ya, tak letak dia sebagai apa ya kalau Ibrahimu tadi? Tak boleh. Sebab dia salah. Bukan tu ini. Sebab dia memang kita tak, dia macam bahasa Arab tu macam tu. Kita belajar, kita akan belajar nanti maktuf tu. Apa dia? Bahasa Kita Arab tak boleh kata bukan dia bahasa fa'il. Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran. Ibrahim tu Modul kan 2 nanti. Modul 2 nanti. Ismailu tu bukan fa'il kan? Kita tak boleh cakap dia fa'il. Dia tak boleh. Dia dekat sini fa'il dia yang ni je. Okay. Fa'il immediately after. Yes. Ini fa'il yang fi'il. dizahirkan. Betul. Ini maknanya fa'il yang dizahirkan. Dia pun boleh dizahirkan untuk yang dia je. Yang ketiga je. Pihak diri ketiga. Pihak lain tak ada. Mereka ke apa tak dizahirkan melainkan apa yang bersambung tu je. Hanya ganti nama diri ketiga sahaja yang disambungkan. Itu pun untuk dia je. Yang singular tu. Oh, jadi mereka tak ada lah. Tak ada. Memang tak ada. Fa'il tu dizahirkan. Tak ada. Memang mufrad je lah. Yes. Seorang single je lah. Exactly. Terjawablah juga soalan tu Itu ruling lah dalam bahasa Arab. Ni kira Ibrahim bercakap ke siapa ni, kira macam mana ni kan, terimalah pasal ada takabal tu, minna. Okey. Makcik Ali ni dah jauh pula. Ni kita dah lebih ni. Moderator. Kejap lagi moderator kata, stop. Okey, tak apa ke? Siapa yang ada urusan kena keluar, tak apa Kita silakan siapa yang ada urusan tu tak boleh stay, boleh je keluar. Tapi jadi siapa nak stay silakan. Teacher ni berkobar-kobar dia nak bagi tahu kita ni. Macam semalam lah. Bila nak habis tu dia getting interesting bila dekat nak habis tu. Itulah kalau follow lagi. Engine baru panas. 12 ni. Okay, tak apa, silakan teacher. Okey. Jadi dekat sini apa dia? Dia baru ajar satu ayat deh. Dua jenis ayat. Satu jenis ayat kerjaan, baru ada 2 contoh. Belum masuk lagi contoh yang ketiga. Tak apa, kita sambung esok. Jadi contoh yang kedua tu tadi, contoh ni kita nak nampak sebab kita dah nampak maf'ulun bih pula kan. Ini macam benda baru lah kita belajar maf'ulun bih. Jadi dekat sini kan Makcik Ani, bila kita nampak ni, dan ingatlah ketika ini yang disebut sebagai zaraf. Ini contoh nanti pada syibihi jumlah, belum sampai lagi. Jadi dan ingatlah ketika ia mengangkat oleh Ibrahim akan asas-asas daripada Baitullah dan juga Ismail. Bila kita nampak dia ataf ni, maknanya kita boleh tahu bahawa dia ataf. Jadi dia ataf kepada siapa? Dia ataf maktuf kepada Ibrahim. Dia bukan maktuf kepada Al-Qawaidah sebab baris tetap sama. Jadi ingat ketika apa? Ketika tu berlaku peristiwa Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Ismail mengangkat asas-asas. Maknanya membina Baitullah. Mula sekali nak bina Baitullah. Ketika tu
Dia kita tahu, kita nampak dia tak cakap Rabbuna. Ini baris fathah. Ada sebab yang lain pula. Kenapa dia baris fathah? Bila baris fathah, bererti ini adalah doa. Rabbana. Itu nanti kita belum belajar lagi. Itu modul 2. Jadi sebab itu, bila kita dah belajar tu macam saya dah belajar ni kan. Saya tahu. Jadi terus kita faham tu, kita nampak sebenarnya dekat sini ada open inverted commas tu. Open quotation. Sebenarnya dia adalah satu kata cakap ajuk. Cakap ajuk kan? Cakap ajuk daripada Nabi. 2 orang ni. Jadi dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan bagi kami, terimalah oleh engkau. Ini fi'il amar. Fi'il amar, terimalah oleh engkau minna daripada kami. Sebab dia berdoa bagi pihak dia dan anaknya. Sesungguhnya kalau Rabbuna belum habis lagi. apa maksudnya? Kalau Rabbuna apa? Dia jadi sebab lain lah pula. Dia mungkin Tuhan kami adalah contohnya Rabbuna Allah. Itu kita akan belajar ayat lain pula. Itu ayat ismiyah, jumlah ismiyah. Jadi kat sini sebenarnya ada jumlah ismiyah. Belum belajar lagi, jangan risau. Rabbana, belajar ayat ni kan lagi interesting. Masya Allah. Memang seronok. Seronok dan at the same time lagi menyebabkan kita faham lah ayat tu. Jadi bila kita nampak ni, Rabbana maknanya ni open inverted comma. When does it close? Bila ada open inverted comma, cakap ajuk ni tak sudah lagi ni. Ni sama Rabbana. Dan ayat yang seterusnya. Rabbana. Mungkin di sini berhentilah satu kali. Berhenti tapi sambung. Rabbana, wahai Tuhan kami, dan jadikanlah oleh engkau akan kami. Dekat sini, akan kami. Ini maf'ulun bih kepada fi'il ni tadi. Patutnya ni menjawablah soalan tadi siapa yang bertanya tadi. Ada yang tanya, adakah fi'il madi je yang jumlah fi'liyah? Tidak. Semua fi'il boleh jadi jumlah fi'liyah. Macam contoh yang ni lah. Dan jadikanlah oleh engkau akan kami, akan 2 orang yang menyerah diri. Ini maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih kedua. Ini kita dah belajar kan? Isim ni, musanna, akan 2 orang yang menyerah diri bagi engkau. Dan daripada, dan juga. Bila kita nampak dan tu, kita tahu dia ataf je. Dia ataf kepada apa ni? Dia ataf kepada sini ni. Jadikan tu, minta jadikan. Dan juga daripada zuriat bagi kami. Kata keturunan bagi kami akan satu umat. Dia banyak ni doa dia tu. Objek pula. Jadikan. Dan lah. Jadikan satu umat yang menyerah diri. Ni kat sini dia dah bukan maf'ulun bih. Tapi dia sifat kepada maf'ulun bih ni. Sifat. Kalau sifat kena tambah yang. Kalau sifat kita tambah yang. Bagi engkau. Dan ni panjang doa ni. Panjang sebenarnya doa Nabi Ibrahim ni. Tak habis lagi. Saya tak tutup lagi inverted commas tu. Jadi kat sini. Dia berhenti di sini. Sebab waw ni bukan waw ataf dah. Ini waw istinafiyah. Yang mana? Waw yang mana? bawah. Kecil ke teacher nak tengok. Mana besar kecil. Selepas tu. Yang ini adalah dah lain dah. Bila istinaf je, waw istinaf je, dia dah cerita lain. Jadi bolehlah tutup ni koma ni tadi. Macam perengganan. Cakap ajuk dah habis. Doa Nabi Ibrahim tu dah selesai. Nampak? Nanti kita akan nak kena ingat. tak, bukan nak kena ingat Kak Ru. Faham. Saya rasa banyak dah yang ingat dan faham. Subhanallah. Maksud saya, okey, kalau tak percaya, kalau tak percaya pula. Kan? Ya, boleh je tak percaya ke saya. Tapi jangan, kalau silap tu saya. Yang Quran ni dia tak silap. Macam jangan kata, takkanlah kan patutnya. Teacher ke salah. Teacher memang boleh salah tapi Quran dia tak salah. Mana-mana yang dalam ni semua, yang terjemahan tu boleh salah. Sebab saya dengan kita ni yang tim yang buat ni, mungkin adalah salah, human error. Tapi semuanya tu kalau cek semula dengan Quran yang
asli tu kan, yang asal tu, insya-Allah. Dia Quran tu sendiri tak salah. Kita yang belum tahu. Jadi tengok kat sini. Dia kan dia tutup tu. Inverted commas, if you can check daripada sini. Situ. Ni pun patut dia dah tertinggal dah. Dia dah tutup kat sini. Ini bukan, ni kita ambil je lah kan. Seraya berdoa. Mana? Banyak. Ni. Seraya berdoa. Ramai orang sekarang pun tak tahu maksud seraya. Klasik. Serai tahulah. Immediately berdoa. Sambil berdoa. Sambil. Ya. Okay. Ustazah, jadi kan Muslimaini tu dia pun maf'ulun bih, tapi itu kira bentuk fathah lah tu ya. Isim fathah. Dia bentuk sebut fathah. Dua orang kan? Dua orang, betul. Dia fathah dengan ya. Dia mansub dengan ya. Kalau ingat lagi dalam kita punya modul asal dia, awal dulu kita sikit-sikit je saya cerita. Kan? Yang ni. Ingat tak? Kedudukan baris akhir kalimah terbahagi kepada 4. Jadi kalau dia dhammah ni biasanya kedudukannya tinggi, marfu'. Ada sebab. Jadi contoh tadi kedudukan baris dhammah dia fa'il, dhammah. Fa'il mesti dhammah. Kalau fa'il isim yang berbaris dhammah selepas fi'il. Dia mesti di kedudukan dia marfu'. Kalau yang baris fathah ni ataupun penggantinya. Yang kata penggantinya tu tadi yang nampak ya tu, tu pengganti untuk fathah lah. Muslimaini. Dia tak boleh pula jadi muslimaina, tak boleh. Dia bukan nun tu, tapi ya tu yang menggantikan fathah tu. Ada itu juga itu isim. Dan mansub ni boleh untuk isim dan juga fi'il mudhari'. Marfu' pun boleh jadi pada isim dan fi'il mudhari'. Hanya yang baris kasrah ataupun penggantinya. Kalau pengganti untuk baris kasrah ni ya juga. Kalau selain daripada kasrah, ya. Ataupun biasa ya lah. Ya. Isim sahaja yang boleh kasrah ataupun ya. Jadi muslimina. Macam itulah ganti dia majrur. Kalau muslimai muslimaini itu pun dia kasrah. Dia kira majrur dengan ya, pengganti untuk kasrah. Kalau dia marfu' dia alif. Majzum untuk mudhari' sahaja baris sukun ataupun pengganti sukun. Pengganti untuk sukun ni pula kadang-kadang dia akan menghilangkan nun. Kalau dia bukan sukun, dia tak boleh sukun. Contoh macam tadi perkataan tu yarfa'una contohnya. Dia tak boleh nak sukun. Dia yarfa'u, buang nun tu. Dia jadi majzum lah tu dengan membuangkan nun. Itu yang dikatakan pengganti. Saya harap dapat menjawab pertanyaan Syahnas. Tapi bagi yang macam lah teacher dah cakap macam don't worry about it. Just push it to the back ataupun to wherever lah. InsyaAllah we will come back to that later. Sini cakap apa? To the side. Pening. Okay. Jangan overthink. Bagi yang bertanya tu saya kena jawab sebab ada usul apabila diperlukan. Indal hajah tak boleh saya tangguhkan. Ada soalan saya tak boleh tangguhkan. Tapi dalam maksudnya kan tadi Ustazah cakap macam weightage untuk marfu' tu lagi besar ya, lagi impactful sebab dia subjek. Betul. Dan nasab apa yang lain tu dia macam dah rendah sikit lah. Oh ya Kak Ru, jangan sebut dulu. Kita belum masuk nombor 2 ni. Tadi nampak dalam teacher dah nampak Yelah. Tunjuk tak mana-mana. Ni. Belum. Ada dalam Quran tadi. Quran Mubayyinah tu dah ada lah. InsyaAllah kita akan masuk situ. Tapi kita kena habiskan dulu contoh yang ketiga ni. Dia jangan macam buat-buat tak kenal pula fi'il majhul ni. Baru je buat kemarin. Naib fa'il pun marfu'. Nampak? Tapi dia bukan khalaqa. Dia jadi khuliqa. Okay, cover teruslah malam ni. Kata kerja pasif. Khuliqal insanu, telah diciptakan ia manusia itu. Tak boleh taruh oleh, tapi diciptakan. Ini menciptakan. Khalaqa, khuliqa. Naib fa'il pun dhammah.
Marfu. Naib fa'il pun penting. Penting. Dia mengganti fa'il. Baiklah, cukup kot. Ni nanti Kang. Ustazah, fi'il madi tak ada pun terlibat dalam i'rab tu kan? Semua mudhari' kan? Fi'il mudhari' sahaja yang i'rab. Fi'il madi tak ada perubahan baris akhir. Fi'il amar pun tak ada. Kenapa gitu? Ini bahasa Arab, bukan saya yang buat. Kok ada sebabnya nak tahu. Sebab bila Wallahualam. lagi faham, insyaAllah lagi ingat. Kalau nak yang faham. yash'uru tapi tu Na tu dia akan buangkan na tu, buang huruf nun tu. so Kalau dia jadi berubah yash'uru je, dhammah lah maksudnya. dia jadi sukun ataupun dia jadi mansub, nasab dengan menghilangkan nun. Tak apa Kak Ro, jangan risau tu. Okey. Kak Ro Yang dah ni je tu. advance. Tak. Kak Ro tunggu kita. Karol lagi confused. Tu dah jangan fikir hak tu. Jangan fikir. Just satu je. Hari ni kita belajar apa? Okey, cuba recap. Hari ni kita belajar tentang ayat Jumlah. jumlah fi'liyah. Kita belajar tentang ayat, iaitu ayat kerjaan. Dan ataupun dalam bahasa Arab namanya jumlah fi'liyah. Jadi kita baru tengok contoh yang pertama, yang mana satu perkataan tu pun kalau dia fi'il, dia dah sempurna. Dia adalah dikira sebagai ayat yang lengkap. Kerana dia dah ada kata kerja dan pelaku. Kemudian kita tengok contoh kedua, struktur ayat yang dikatakan jumlah fi'liyah. Dia bermula dengan fi'il, kemudian dia diikuti dengan fa'il yang dizahirkan, dan juga ada maf'ulun bih. Maknanya kata kerja, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Yang ini fi'il wa fa'il. Okey, ringkasnya struktur ayat ni. Dah penuh dah ni. Satu lagi. Punya banyak. Nanti nak yang conteng-conteng ni ya Ustazah. Okey, insyaAllah. Boleh. Kadang-kadang terlupa nak bagi. Okey, jadi yang pertama fi'il dan fa'il. Yang kedua, fi'il. Fa'il tu dah masuk siap-siap. Maf'ulun. Fa'il dan maf'ulun bih. Ni struktur dia. Dan yang ketiga, ada fi'il, maf'ul dan naib fa'il. Ni je struktur dia. Tiga struktur ni. Semua jumlah fi'liyah. Apa maksud maf'ulun bih tu ya dalam bahasa Melayu, Ustazah? Objek. Kata saya sebut perkataan Melayu tak tahu juga. Maksudnya macam penyambut tadi tu. Penyambut. Senang cerita objek lah. Okey. Sebab bih tu dengannya kan? Ya betul. Maf'ul yang dibuatkan. Yang kena buat maf'ul. Oleh fa'il tu. Daripada fa'il. Daripada fi'il, ada fa'il pelaku yang kena dilakukan. Yang mangsa. Lebih kurang macam itulah. Bahasa Melayu lama tu. Saya orang lama kot. Ayat bangun kena buat. Yang bangun Ayat kena bangun buat. buat, Lagi ayat sekali bangun tak kena buat. bangkit-bangkit kan. Kena buat tak tahu. Baiklah. Jadi cukup dulu sampai sekarang ni. Cukup dulu lah kot ya. Cukuplah sana je. Sana cantikkan hijau. Seronok belajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup dah Makcik Ani ya? Ya. Jadi lagi dijelaskan, lagilah tahu banyak tak tahu. Janganlah macam tu. Betul. Kena ni lah. Kena tengok balik kan pasal Ustazah sebut-sebut benda-benda ni. Kita tahu dah tu. Tapi apa bendanya ya? Dia jadi Tapi ada awareness lah kan. Macam mana pun. Masya Allah. Tahulah macam mana nak cari kalau nak tengok jawapan. Kalau okey macam mana nak dapatkan. Betul ke? InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Baiklah. Jadi ada soalan ke Kak Zawiyah? Macam mana Kak Zawiyah? Amai dah keluar dah pun. Tak apalah. Alhamdulillah. Kak Zawiyah pun lewat sikit masuk. Oh. Prepare besok nak travel. Okey. Allahul musta'an fi amanillah.
Baik. Jadi kita macam mana Bib? Ada Okey, komen? kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup dululah dengan doa ya. Ya. Silakan Faza. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته